Hi everyone. Today we're going to be starting on a new chapter. We're going to be talking about vectors. Okay, bab 8 vektor. Hari ini kita akan bincang apa maksud vektor dan tata tanda untuk guna vektor. Vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah, ya. So arah ini ialah perkara yang baru. Kuantiti-kuantiti yang kita belajar dalam matematik dulu dikenali sebagai scalar. Kuantiti scalar ialah kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja. So contohnya bila kita guna keberatan contohnya 50 kilogram ialah kuantiti scalar. Okay, ataupun 100 meter itu scalar. Untuk vektor, kita sekarang ada arah. Contohnya, anak panah biru dan anak panah hijau ini. Dua-dua garisan ada kepanjangan yang sama. Tetapi kerana yang biru pergi ke atas dan yang hijau pergi ke bawah, dia ialah dua vektor yang tak sama. Ya? Inilah vektor yang berbeza kerana mereka ada arah yang berbeza. Biasanya kita akan lukis vektor sebagai anak panah kerana bila kita guna anak panah kita boleh lukis arah vektor pergi. Okay? So bila kita ada vektor kita mestilah ada arah. Kepanjangan anak panah itu akan memberitahu kita apakah magnitude vektor itu. Okay? So panjang anak panah itu. Sekarang cikgu nak murid-murid berhenti rakaman ini dan cuba soalan di muka surat 113, soalan 1 dan soalan 2. Di mana kita perlu pilih adakah kuantiti yang diberi ialah vektor ataupun scalar. Dan selepas itu lukis anak panah untuk vektor yang diberi di dalam soalan 2. Selepas murid-murid sudah cuba dua soalan ini, tolong semak jawapan anda dengan mengguna buku jawapan. Sekarang kita akan bincang tata tanda vektor. Kita ada banyak tata tanda vektor, oleh itu murid perlu faham semua yang boleh dikeluarkan di dalam peperiksaan SPM, ya. So kita tak akan memberitahu murid-murid bahawa ini adalah vektor. Kita akan gunakan tata tanda dia dan kita perlu murid-murid faham dan tahu bahawa bila mereka tengok tata tanda tu bahawa ini ialah soalan vektor. Okay? Salah satu kegunaan vektor ialah kita boleh memberitahu orang bagaimana kita pergi daripada satu titik kepada titik kedua di atas koordinat geometri. Contohnya dalam anak panah merah yang diberi di dalam. Bila kita guna vektor untuk menunjuk bagaimana pergi dari titik A kepada titik B, kita boleh tulis vektor itu sebagai dua jenis. Yang pertama ialah AB dengan anak panah yang kecil di atas. Ya. Anak panah kecil di atas ini menunjukkan bahawa ini ialah vektor. Kalau kita tak ada anak panah di atas ini, itu bermaksud AB ialah garisan lurus yang biasa yang kita bincang di dalam bab tu. Tata tanda kedua ialah tulis AB secara lebih hitam. Okay? Ini tidak boleh diguna oleh murid-murid. Ini hanya boleh diguna di dalam buku sahaja. Kerana di dalam buku kita boleh guna printing untuk hitamkan perkataan di atas skrin ataupun yang dicetak, ya. Murid-murid tak boleh guna tata tanda ini, okey? Tak boleh diguna oleh murid-murid. Kerana bila cikgu semak peperiksaan anda, cikgu tak tahu bahawa adakah tulisan anda secara ini secara biasa ataupun kau sedang hitamkan perkataan itu. Okay? So kita tak akan guna tata tanda ini, tapi buku-buku yang dicetak boleh guna tata tanda ini. Mereka akan hitamkan
perkataan A, B. Okay. Tak boleh diguna oleh murid. Okay. Sama juga dengan tata tanda A yang hitam ni nanti. Kalau kita tidak diberi titik pertama dan titik kedua di sini, kita juga boleh tandakan vektor dengan guna huruf seperti bila kita tandakan algebra. Tetapi supaya kita tahu dia ialah vektor dan bukan huruf algebra, kita juga akan guna anak panah di atas huruf itu, contohnya A dengan anak panah kecil di atas, ataupun kita boleh lukis garisan di bawah, contohnya A dan garis. Garis ini tidak perlu ialah garis lurus ya. Kita juga boleh lukis garis yang berlengkung. Okay. Kalau kita tengok di dalam buku muka surat 114 soalan 3, kita boleh tengok bahawa buku sedang guna dua jenis yang kita sudah bincang di sini. Okay. 3A ialah A yang ada garis lengkung di bawah dan 3C ialah AB yang ada anak panah di atas. So, tata tanda pertama yang kita bincang hari ini. Okay, tata tanda terakhir yang di kanan sini berkaitan dengan kepindahan kita ada bila kita bergerak daripada titik A kepada titik B. Di dalam gambar ini kita boleh tengok bila kita pindah daripada A ke B, kita akan bergerak 6 kotak di paksi X, lepas tu 4 peta di paksi Y. Okay. Oleh itu, kita juga boleh panggil vektor ini sebagai 6, 4. Okay. Seperti bila kita buat koordinat, nombor pertama ialah untuk X, nombor kedua ialah untuk Y. Ya. So, seperti bila kita buat koordinat, aturan dia penting ya. Kalau kau tulis 4 di atas, itu akan memberi jawapan yang salah kerana vektor itu salah ya. So, seperti bila kita buat koordinat, kita perlu bracket yang besar di sini ya. So, tata tanda vektor ini akan memberitahu kita bagaimana kita pergi daripada titik A kepada titik B. So, kalau kita tidak diberi titik B contohnya, kita boleh tahu di mana titik B dilukis kerana kita boleh pergi 6 kotak pada titik dalam paksi X dan selepas tu 4 kotak pada paksi Y dan kita tahu bahawa B ialah di sini kerana inilah vektor dia. Okay. Untuk tata tanda yang guna bracket ini, dia susah untuk dicetak kerana dia perlu 2 garisan. Satu garisan untuk X, satu garisan untuk Y. Oleh itu, kita ada tata tanda yang kedua untuk maklumat yang sama. Di sini kita ada 6I tambah 4J. I ini dan J ini bukanlah huruf algebra. I ini bermaksud pindahan di koordinat X. Ya. Pindahan di X dan J ini ialah untuk pindahan di Y. Ya. Oleh itu, kita tidak perlu guna 2 garisan lagi. Kita boleh tulis dia dalam 1 garisan sahaja. Sekarang saya akan bincang sedikit tentang bagaimana kita boleh dapat nilai ini bila kita diberi. Okay. Di dalam contoh ini, kita diberi koordinat titik P11, Q3 negatif 2 dan 6 dan R 6K. Dan kita disuruh cari vektor. Bila saya nak cari vektor PQ, saya akan guna koordinat Q dulu. Koordinat Q. Tetapi sekarang saya akan tulis koordinat itu dalam bentuk vektor 3 negatif 2. So tidak lagi di kiri dan kanan. Nombor di dalam X di atas dan nombor di bawah ialah untuk Y. Selepas itu saya akan tolak dengan koordinat untuk P. Ya. So bila kita buat vektor, huruf yang terakhir diguna dulu
selepas itu ditolak oleh huruf pertama. Okay, so di sini Q tolak P. Dan kita akan dapat jawapan 3 tolak 1 ialah 2, negatif 2 tolak negatif 1 ialah negatif 3. Oleh itu, PQ ialah ada vektor 2, negatif 3. Okay. So, kalau saya lukis dua titik ini di atas graf, so contohnya kalau saya lukis macam ni, di sini ialah 1, 1 dan di sinilah 3, negatif 2. Itu bermaksud kita pergi ke kanan 2 peta, selepas itu kita ke bawah 3 peta, ya, kerana negatif ini bermaksud kita bergerak ke bawah. Kalau saya perlu cari vektor QP, sekarang Q dan P sudah tukar aturan, oleh itu saya juga buat perkara yang sama tetapi saya tukar aturan dia. Saya guna P dahulu, selepas itu tolak dengan koordinat Q. Oleh itu saya ada 1, 1 tolak 3 tolak negatif 2 dan itu akan memberi kita jawapan vektor negatif 2, 3. Okay. Di sini kita tengok satu faktor yang penting. Okay. Bila kita tukar aturan dia, vektor itu daripada PQ kepada QP, nilai dia telah menjadi negatif. 2 sudah menjadi negatif 2, negatif 3 menjadi positif 3. Okay. So, nilai negatif positif dia sudah terbalik. Okay. So, kalau kita fikirkan dia sebagai anak panah, ini ialah PQ. Okay. Dan bila kita lukis vektor kedua, QP, okay, magnitude dia sama kerana jarak antara PQ sama, tetapi arahan dia tak sama. Oleh itu arahan dia sudah terbalik dan bila kita terbalikkan sesuatu, dia akan menjadi negatif. Ya. Untuk soalan terakhir, kalau saya nak cari PR, okay, kita buat guna langkah yang sama tetapi kita sekarang masukkanlah K sebagai algebra, ya. So kita akan dapat 6 tolak 1, K tolak 1 kerana itulah koordinat P dan R. Itu kita akan dapat 6 tolak 1 ialah 5 dan K tolak 1 tidak boleh dibuat kerana dia ialah algebra. So kita akan beri ini sebagai jawapan terakhir. Bila kita diberikan vektor di dalam tata tanda seperti bracket yang ini, yang memberitahu kita bagaimana kita bergerak daripada titik A kepada titik B, kita boleh cari magnitude vektor itu. Ya. So, rumus untuk cari magnitude vektor ialah teorem Pythagoras yang kita sudah belajar di dalam tingkatan 3. Okay. Saya berharap murid-murid sudah ingat teorem ini. Kita sudah mengguna dia untuk cari jarak antara titik. Okay. Kerana kita perlu ingat bahawa magnitude vektor ialah panjang anak panah di sini dan panjang anak panah daripada A ke B ialah jarak antara titik A dan B. Ya. So, kalau kita disuruh cari magnitude vektor, itu sama dengan suruh kita cari jarak antara titik itu, dan itu kita perlu guna teorem Pythagoras. Bezaan antara koordinat X kuasa 2 tambah beza antara koordinat Y kuasa 2. Ya. So, contohnya kalau kita ada vektor 6, 4, magnitude dia ialah 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dan di sini kalau kita tidak boleh memudahkan punca kuasa ini, biarlah jawapan anda di dalam bentuk set. Ya. So di sini saya ada jawapan set 52. Ya, dan 52 set ini boleh pemudahkan kepada 2 set 13. Okay, saya akan buat 2 contoh lagi.
So, kalau saya nak cari magnitude untuk vektor negatif 3, 5. Okay, so saya akan tulis magnitude dia ialah punca kuasa negatif 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. 3 kuasa 2 ialah 9, 5 kuasa 2 ialah 25. 9 tambah 25 ialah 34. Okay. So, magnitude pertama ialah 34. Kalau kita ada magnitude untuk vektor negatif 6, 8, saya buat perkara yang sama, negatif 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Selepas tu buat punca kuasa. Okay, dan kalau saya buat semua ini di dalam kalkulator saya akan dapat jawapan magnitude ialah 10. Okay. Sekarang murid-murid tolong berhentikan video dan cuba soalan 3 pada muka surat 114. Ya. Tolong cuba soalan ini dan semakkan jawapan dengan guna buku jawapan. Okay. Perkara yang terakhir yang kita nak bincang hari ini ialah bila kita ada vektor yang sama. Okay. Kerana vektor ada dua perkara yang dia ada magnitude dan arah. Kalau kita ada vektor yang sama, itu bermaksud magnitude dan arah dia dua-dua adalah sama. Ya. Okay, so contohnya kalau kita ada dua anak panah yang ada kepanjangan yang sama, tetapi dia pergi ke arah yang berbeza, dua vektor ini tidak sama. Tetapi kalau saya tukarkan arah anak panah kedua, dua vektor ini sekarang adalah sama, ya. Kalau kita juga ada anak panah yang pergi ke arah yang sama, tetapi dia lebih pendek, vektor ini tak sama, ya. Okay. Inilah soalan terakhir untuk hari ini. Okay. Cuba soalan 4 pada muka surat 115. Kita akan berhenti di sini untuk hari ini. Kalau murid-murid ada apa-apa yang murid-murid tak faham, tolong tanyalah saya pada hari Sabtu nanti, ya. Okay, bye-bye.